Di antara kurun ke-12 dan ke-15, agama Islam sudah menapak dan terbentuk di tanah Melayu. Islam bertapak kuat pada zaman Sultan Mansur Shah di Melaka pada tahun 1459 sehingga 1477 Masihi. Pada kurun ke-12, maka bermulalah era perundangan Islam apabila raja-raja dan pembesar negeri memeluk Islam. Dari segi perundangan, undang-undang Islam adalah undang-undang yang terpakai pada zaman itu. Mazhab Syafi'i pula amat berpengaruh sehinggalah ia menjadi mazhab rasmi kerajaan Islam di rantau ini sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Undang-undang Islam telah dijadikan sumber utama perundangan ketika zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1400 sehingga 1511 Masihi. Ianya dibuktikan dengan penemuan risalah hukum kanun, Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Pahang yang telah wujud ketika itu. Apabila melihat carta 1 di atas, jelas bahawa Sultan adalah legislatif, eksekutif dan mahkamah. Kedudukan sedemikian adalah sama dengan pemerintahan secara monarki yang diasaskan oleh kerajaan Bani Umayyah dahulu. Mahkamah Balai di sini bermaksud sebagai mahkamah syariah berasaskan pada hukum kanun Melaka dan juga undang-undang lain yang berkaitan. Selepas kedatangan penjajah Portugis dan Belanda, carta sistem pentadbiran masih lagi sama seperti pada zaman Kesultanan Melaka. Carta 2 berikutnya pula menunjukkan bahawa tidak berlaku perubahan yang drastik terhadap sistem kehakiman Islam dan kedudukan agama Islam selepas penjajahan Portugis dan Belanda di tanah Melayu. Malah boleh dikatakan bahawa pada zaman itu telah dicapai tahap kematangan sebelum kedatangan British dengan mempunyai sistem kehakiman yang lengkap dan padat serta bercirikan pola-pola pentadbiran di Timur Tengah. Mahkamah Balai dalam carta itu bermaksud tempat perbicaraan dan merupakan mahkamah tertinggi sebelum rayuan dibuat kepada Sultan. Kedudukan agama Islam selepas kedatangan British adalah disebabkan campur tangan British di tanah Melayu bermula pada tahun 1786 oleh Sir Francis Lake di Pulau Pinang dan di Singapura oleh Sir Stamford Raffles pada tahun 1824. Campur tangan ini adalah dikira sebagai tidak rasmi yang tujuannya ke arah memonopoli perdagangan dan persaingan dengan Belanda yang menduduki Indonesia. Secara rasminya, campur tangan British di tanah Melayu pada 20 Januari 1874 apabila perjanjian Pangkor dimaterikan antara British dengan negeri Perak. Pada masa yang sama, Sultan Perak yang baru dilantik itu bersetuju untuk menerima residen British sebagai penasihat dalam semua hal ehwal negeri kecuali hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat dan agama Islam. Walaupun British bersetuju tidak mencampuri urusan agama Islam serta adat istiadat Melayu secara rasmi, realitinya mereka berjaya mencuri masuk secara tidak rasminya. Menurut M.B. Hooker, tujuan sebenar British memperkenalkan undang-undang sivil di tanah Melayu dan sekaligus mengurangkan status undang-undang Islam bukan disebabkan oleh undang-undang Islam tidak bertamadun ataupun undang-undang Islam bukannya tidak sistematik, tetapi lebih kepada faktor-faktor ekonomi. Mereka juga berpendapat bahawa agama Islam merupakan faktor penghalang ke atas misi mereka untuk memajukan tanah Melayu. Maksud kemajuan dalam konteks barat ialah maju dalam bentuk materialistik dan bukannya dalam pengisian jiwa. Beralih kepada carta 3 yang menunjukkan kedudukan sistem kehakiman Islam pada zaman pertengahan pemerintahan British di tanah Melayu, Sultan masih lagi ditampuk pemerintahan selaku pemerintah dan ketua agama Islam negeri. Walau bagaimanapun, Mahkamah Balai dihapuskan pada tahun 1920-an manakala mufti dikira sebagai penasihat kepada Sultan dalam hal-hal mengenai agama Islam. Mahkamah pada zaman itu dibahagi kepada dua, iaitu Mahkamah Syariah yang diketuai oleh Kadi dan Mahkamah Adat yang diketuai oleh Hakim. Carta tersebut menjelaskan juga bahawa Undang-Undang Adat adalah salah satu sumber perundangan selain Undang-Undang Islam. Pada 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan yang terdiri daripada Negeri Perlis, Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Pada tahun itu juga, Courts Ordinance 1948 ditubuhkan dan Syariah Court dimasukkan dalam struktur Mahkamah Peringkat Kebangsaan bersama-sama dengan Mahkamah Penghulu.
Seterusnya, Carta 4 menunjukkan kedudukan Mahkamah Syariah iaitu Qadi yang berada di bawah sekali selepas Mahkamah Magistrate kelas kedua. Walaupun Mahkamah Syariah berada di tahap bawah, sekurang-kurangnya ia berada dalam kedudukan sebagai sebahagian dari Mahkamah Persekutuan. Selepas Kod Ordinans 1948 dimansuhkan dan diganti dengan Akta Mahkamah Rendah 1948, Mahkamah Syariah telah diturunkan statusnya daripada peringkat kebangsaan kepada peringkat negeri. Akhir sekali, Carta 5 berikutnya menunjukkan kedudukan mahkamah-mahkamah persekutuan yang terdiri daripada Mahkamah Agung, Mahkamah Session, Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Penghulu sebagai mahkamah yang paling bawah sekali. Mahkamah Syariah sudah tidak ada lagi dalam mahkamah-mahkamah persekutuan. Mahkamah Syariah sekarang berada di bawah penguatkuasaan kerajaan negeri. Tindakan secara halus pihak British dengan mengubah kedudukan Mahkamah Syariah secara sedar atau tidak telah menurunkan tahap dan kedudukan Undang-Undang Islam sebagai undang-undang rasmi sebelum ini. Ya ada, sebelum negara mencapai kemerdekaan, terdapat beberapa enactment yang berkaitan dengan perundangan Islam seperti tentang perkahwinan dan beberapa kesalahan syariah. Berdasarkan kepada perubahan yang berlaku, ianya secara langsung atau tidak langsung menunjukkan Inggeris telah banyak campur tangan dalam hal ehwal pentadbiran agama Islam. Akibatnya, hukum syarak hanyalah terpakai dalam undang-undang keluarga, perwarisan dan beberapa aspek jenayah syariah. Begitu juga undang-undang yang dipakai di India telah diterima pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini giliran saya pula untuk menerangkan tentang perkembangan Mahkamah Syariah selepas kemerdekaan Malaysia. Malaysia telah mendapat kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Di dalam Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Walaupun peruntukan ini secara tidak langsung seperti mengiktiraf Undang-Undang Islam sebagai undang-undang yang meliputi semua aspek kehidupan, namun demikian, pada hakikatnya, peruntukan mengenai Undang-Undang Islam di Malaysia hanya berkaitan mengenai keluarga, warisan dan terhad kepada orang-orang Islam sahaja. Selepas negara mencapai kemerdekaan, Mahkamah Syariah ialah mahkamah yang membicarakan kes yang berkaitan dengan orang Islam yang terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri yang berkaitan dengan agama Islam sebagaimana yang terdapat dalam Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan, iaitu bagi perkara yang meliputi undang-undang keluarga, zakat, wakaf dan kesalahan berkaitan rukun Islam sahaja. Mahkamah Syariah juga diletakkan di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Apa-apa keputusan Mahkamah Syariah boleh diubah atau dipinda oleh Mahkamah Sivil. Terdapat beberapa institusi yang terlibat dalam pelaksanaan perundangan Islam iaitu Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam, Mufti dan Mahkamah Syariah. Struktur institusi-institusi ini telah mengalami perubahan selaras dengan peredaran zaman. Berikut merupakan kedudukan institusi-institusi ini selepas kemerdekaan dan sebelum tahun 1990-an. Gambar rajah berikut menunjukkan selepas negara mencapai kemerdekaan, Mahkamah Syariah masih kekal diletakkan di bawah pentadbiran Sultan atau Ketua Agama Negeri-Negeri sehinggalah di akhir era 80-an. Kesemua institusi ini diletakkan di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam Negeri. Ketika ini, Mahkamah Syariah masih dikenali sebagai Mahkamah Qadi dan terbahagi kepada 3 bahagian iaitu Jawatan Kuasa Ulang Bicara, Mahkamah Qadi Besar dan Mahkamah Qadi Daerah. Pada ketika itu juga,
seseorang yang memegang jawatan sebagai mufti merupakan ketua hakim syar'i yang mentadbir Mahkamah Kadi. Gambar raja berikutnya pula menunjukkan sistem perundangan Islam pada tahun 1990-an. Gambar raja ini menunjukkan terdapat beberapa perubahan yang berlaku terhadap institusi-institusi agama pada era 1990-an. Ketika ini, nama Mahkamah Kadi telah ditukar kepada Mahkamah Syariah dan diletakkan di bawah pentadbiran sendiri yang diberi nama Jabatan Kehakiman Syariah yang terdiri daripada Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan juga Mahkamah Rendah Syariah. Manakala hakim-hakim Mahkamah Syariah juga telah dilantik oleh institusi khas ini sendiri selain jawatan mufti dan jawatan ketua hakim syar'i dipisahkan. Mahkamah Syariah juga telah dikeluarkan atau telah diasingkan daripada berada di bawah Mahkamah Sivil. Apa-apa jua yang berada dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi, Sivil tidak boleh campur tangan. Mahkamah Syariah boleh dikatakan telah dibebaskan daripada gangguan Mahkamah Sivil. Pada hakikatnya, taraf Mahkamah Syariah boleh dianggap masih rendah dan Mahkamah Sivil masih menerima kes-kes yang bidang kuasa sememangnya terletak pada Mahkamah Syariah, seperti dalam kes Dalib Kaur lawan Pegawai Polis Daerah Balai Polis Daerah Bukit Mertajam. Dalam kes tersebut, Mahkamah memutuskan bahawa Mahkamah Sivil mempunyai bidang kuasa selagi tiada undang-undang negeri yang memberi bidang kuasa kepada Mahkamah Syariah. Bagi mengatasi masalah percanggahan bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Tinggi, Prof. Ahmad Ibrahim berpendapat masih ada terdapat undang-undang bertulis yang lama yang perlu dipinda untuk mengelakkan apa-apa keraguan. Bilakah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ditubuhkan dan tujuan penubuhannya? Penubuhan JKSM pada tahun 1998 bertujuan antara lain mempersekutukan perkhidmatan Mahkamah Syariah seluruh negara dengan mengambil kira struktur organisasi, kuasa dan pencapaian. Ia meliputi bidang tugas pegawai syariah, beban tugas dan tanggungan kerajaan persekutuan dan negeri serta kemudahan yang dinikmati oleh pegawai syariah. Perkara lain yang menyebabkan tertubuhnya JKSM ialah kerana kewujudan masalah ketidakseragaman keputusan Mahkamah Syariah kerana terdapat perbezaan peruntukan dalam enakmen pentadbiran agama Islam dan tata cara pelantikan hakim-hakim Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah serta kekurangan hakim di Mahkamah Syariah seluruh negara yang menyebabkan banyak kes tertunggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan tentang peranan dan fungsi Mahkamah Syariah di Malaysia. Oleh itu, saya akan menerangkan tentang struktur pentadbiran Mahkamah Syariah. Pentadbiran Mahkamah Syariah pada masa ini telah dipisahkan dari organisasi Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Oleh itu, terdapatnya pentadbiran Mahkamah Syariah yang diketuai oleh Ketua Hakim Syar'i dan juga jawatan-jawatan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Ketua Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah dan penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah telah diwujudkan. Oleh demikian, apakah fungsi Mahkamah Syariah? Mahkamah Syariah berfungsi untuk membicarakan atau memutuskan kes yang diperuntukkan oleh enakmen atau akta berdasarkan apa yang telah disenaraikan dalam Perlembagaan Persekutuan Jadual ke-9 Senarai 2 Butiran 1. Pada lazimnya, terdapat 3 tingkatan atau peringkat
mahkamah berdasarkan bidang kuasa masing-masing, iaitu yang pertama, Mahkamah Rayuan Syariah, kedua, Mahkamah Tinggi Syariah dan ketiga, Mahkamah Rendah Syariah. Antara fungsi Mahkamah Rayuan Syariah ialah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya dan juga terhadap keputusan rayuannya dari Mahkamah Rendah Syariah. Mahkamah Rayuan Syariah juga mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika perlu demi kepentingan keadilan, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenai apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan. Kita pergi pula kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah pula dalam bidang kuasa jenayahnya membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam dan boleh dihukum di mana-mana undang bertulis yang berkuat kuasa berkaitan dengan pentadbiran undang-undang Islam, undang-undang keluarga Islam, tata cara jenayah syariah, kesalahan jenayah syariah atau di bawah mana-mana undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang sedang berkuat kuasa dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. Dalam bidang kuasa malnya, Mahkamah Tinggi Syariah berbidang kuasa mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding dalam mana semua pihak adalah orang Islam dan yang berhubungan dengan pertama, pertunangan, perkahwinan, rujuk, perceraian, pembubaran perkahwinan, fasakh, nusyuz atau perpisahan kehakiman iaitu farak atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan perhubungan di antara suami isteri. Kedua, apa-apa pelupusan atau tuntutan harta yang berbangkit daripada mana-mana perkara yang dinyatakan dalam perkara 1 di atas. Yang ketiga, nafkah orang di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan kanak-kanak. Keempat, wasiat, pemberian, harta sepencarian, wakaf atau nazar. Yang kelima, pembahagian dan perwarisan harta dan penentuan orang-orang yang berhak kepada bahagian harta si mati Islam. Yang keenam, pengisytiharan status agama Islam seseorang. Yang ketujuh, perkara lain yang diberi kuasa takbir kepadanya oleh mana-mana undang-undang bertulis yang lain. Di samping itu, Mahkamah Tinggi Syariah juga berbidang kuasa mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rendah Syariah serta menjalankan kuasa pengawasan dan semakan ke atas Mahkamah Rendah Syariah. Manakala bagi Mahkamah Rendah Syariah pula membicarakan kes-kes yang bersabit kesalahan yang telah diperuntukkan oleh enakmen negeri yang berkuasa. Yang kedua, mendengar kes-kes yang dikemukakan untuk dibicarakan. Dan yang ketiga, membuat keputusan terhadap sesuatu kes dan menyediakan kertas keputusan dan laporan mahkamah. Dalam konteks di Malaysia, bagi memastikan Mahkamah Syariah dapat memainkan peranan sebagai penegak keadilan, pelbagai undang-undang telah dikubal seperti Enakmen Mahkamah Syariah, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah, Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah dan Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah. Secara umumnya, fungsi Mahkamah Syariah di Malaysia berdasarkan had bidang kuasa yang telah ditetapkan oleh undang-undang ialah seperti yang pertama, menguruskan permohonan pendaftaran kes-kes mal, jenayah dan faraid. Kedua, menguruskan perbicaraan kes mal, jenayah dan faraid. Ketiga, menguruskan perintah-perintah mahkamah. Keempat, menguruskan kes rayuan mal, jenayah dan faraid. Dan yang kelima, menguruskan surat akuan faraid. Seterusnya, terima kasih kepada yang bertanya. Soalannya ialah, kenapa perlunya kedudukan Mahkamah Syariah ini dipertingkatkan dan diperkasakan? Menjawab soalan pertanyaan tadi, Mahkamah Syariah
perlu dipertingkatkan dan diperkasakan kedudukannya dalam sistem kehakiman di Malaysia atas beberapa alasan. Antaranya, yang pertama, Islam yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan bukan hanya setakat prinsip kepercayaan dan amal ibadah khususiyah semata-mata. Malah, Islam yang menjadi tanggungjawab kenegaraan itu adalah Islam yang syumul dan sempurna sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tertinggi Negara, Mahkamah Persekutuan dalam kes Lina Joy lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan satu lagi yang memberikan tafsiran luas kepada Islam yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan, iaitu Islam itu bukan sahaja suatu himpunan dogma-dogma dan ritual-ritual, tetapi ianya adalah juga suatu cara hidup yang lengkap merangkumi semua bidang aktiviti manusia, persendirian atau awam, perundangan, politik, ekonomi, sosial, budaya, moral atau kehakiman. Oleh itu, sebagai mahkamah yang diberi kuasa mentadbir undang-undang Islam dengan memperkasakan mahkamah syariah, akan terus mendaulatkan lagi Islam sebagai agama persekutuan. Yang kedua, perlembagaan persekutuan telah menyerahkan kuasa penumbuhan mahkamah syariah kepada pihak berkuasa negeri. Berdasarkan pindaan perkara 121, pindaan ini menyatakan bahawa Mahkamah Tinggi dalam sistem mahkamah sivil tidak mempunyai bidang kuasa dalam perkara mahkamah syariah mempunyai kuasa. Pindaan ini dengan jelas menenggah mahkamah sivil daripada mencampuri urusan penghakiman mahkamah syariah oleh sebab mahkamah syariah bukanlah mahkamah rendah dalam sistem mahkamah sivil, tetapi ia merupakan satu sistem mahkamah yang setaraf dan berjalan selari dengan sistem mahkamah sivil. Oleh itu, mahkamah syariah wajar diperkemaskan selari dengan kedudukan mahkamah sivil. Yang ketiga, mahkamah syariah juga seperti mahkamah sivil mempunyai tugas dan tanggungjawab yang penting untuk memberi keadilan kepada masyarakat. Kecekapan mahkamah syariah adalah berkait rapat dengan kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah secara am. Dalam hubungan ini, adalah wajar mahkamah syariah diperkasakanlah bagi memastikan keadilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya. Dan yang keempat, mahkamah syariah jauh lebih dahulu wujud berbanding mahkamah sivil. Namun, pembangunan mahkamah syariah terbantut kerana tidak diberi perhatian oleh penjajah Inggeris. Kejanggalan terhadap mahkamah syariah di Malaysia diperteguhkan dengan sistem yang ada tidak menyokong ke arah memartabatkan mahkamah syariah. Umpamanya, perbezaan dari struktur hierarki mahkamah syariah dan mahkamah sivil, prasarana mahkamah syariah yang agak ketinggalan daripada mahkamah sivil dan peruntukan kuasa menjatuhkan hukuman yang terlalu kecil. Contoh-contoh ini menunjukkan amatlah perlu diperkasakan mahkamah syariah supaya kewujudan mahkamah syariah seiring dengan peredaran masa dan memastikan mahkamah syariah relevan pada setiap masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton. Sebentar tadi kita telah disajikan dengan penerangan dari pembentang-pembentang yang lain berkenaan dengan sejarah dan perkembangan kehakiman Islam di Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan serta peranan organisasi kehakiman syariah. Tiba giliran saya untuk memberikan beberapa contoh kes yang mana kita boleh lihat dalam kes tersebut penghakimannya ada menyebut dan mengiktiraf peranan perundangan dan kehakiman Islam di negara kita ini sebelum penjajahan Inggeris dulu. Baiklah, mari kita pergi kepada kes yang pertama. Salah satu kes yang cukup popular serta kerap kali menjadi sebutan dan rujukan iaitu Cik Omar bin Cik So lawan Public Prosecutor tahun 1988. Kes ini menyebabkan berlakunya semakan semula ke atas makna atau tafsiran
perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyentuh tentang kedudukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan, yang mana kes ini dikaitkan dengan kesalahan berkaitan pengedaran dadah dan hukuman mati. Apa yang menarik dalam kes ini adalah alasan penghakiman yang dikeluarkan oleh hakim yang bersidang menyatakan bahawa Mahkamah Rayuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu telah mengiktiraf Undang-Undang Islam sebagai Undang-Undang Tempatan dan Negara, atau dalam terma latinnya disebut sebagai Lex Loci, serta memutuskan bahawa mahkamah hendaklah mengiktiraf dan mengisytiharkan undang-undang tersebut. Terdapat lagi beberapa bukti yang menunjukkan bahawasanya undang-undang Islam itu sememangnya telah menjadi undang-undang utama penduduk tanah Melayu ketika itu. Namun, bukanlah kita ingin kupas berkenaan dengan artikel 3 tersebut, tetapi alasan penghakiman yang dibuat oleh Tun Saleh Abbas yang menarik minat dalam kes ini. Tun Saleh Abbas berkata, sebelum kedatangan British ke tanah Melayu, Sultan bukan sahaja ketua agama Islam dalam negeri pemerintahan baginda, tetapi memainkan peranan yang lebih besar, iaitu sebagai ketua politik dalam negeri baginda. Baginda merupakan wakil Allah di muka bumi dan bertanggungjawab untuk mentadbir dan memerintah berdasarkan hukum syarak. Dalam kes ini, peguam bela kepada Cik Omar bin Cik Soh ini berhujah bahawa akan berlaku ketidakadilan pada tertuduh, iaitu Cik Omar, sekiranya dihukum mati kerana dia beragama Islam dan dia sepatutnya dihukum mengikut undang-undang syariah, mengikut hukum hudud atau qisas. Dalam erti kata atau makna yang lain, peguam tersebut seolah-olah menyatakan bahawa peruntukan hukuman mati itu tidak menepati hukum Islam, sedangkan agama Islam merupakan agama rasmi bagi persekutuan. Jadi sepatutnya Cik Omar perlu dihukum dengan mengikut undang-undang syariah. Kes seterusnya ialah kes Ramah lawan Latun tahun 1927. Dalam kes ini, pihak perayu iaitu Ramah ialah seorang janda si mati dan pentadbir kepada harta pusaka. Pihak responden pula iaitu Latun juga janda kepada si mati, dan dia telah membuat tuntutan di Mahkamah Tinggi bahawa harta pusaka si mati iaitu suami mereka berdua adalah harta syarikat mengikut mazhab Syafi'i, dan dia berhak mendapat sebahagian dari harta itu. Dia juga menuntut bahagiannya sebagai ahli waris. Pihak perayu telah menafikan harta itu harta syarikat, dan dia mendakwa bahawa semua harta itu hendaklah dibahagi mengikut hukum syarak, iaitu secara pembahagian faraid. Baiklah, kita ada satu soalan daripada penonton kita. Soalannya berbunyi, apakah yang ingin disampaikan dari kedua-dua kes yang disebutkan tadi? Dari kedua-dua kes yang disebutkan tadi, iaitu kes Cik Omar bin Cik Soh lawan Public Prosecutor dan kes Ramah lawan Latun, sebenarnya mahkamah pada ketika itu secara tidak langsung telah mengiktiraf kedudukan dan keistimewaan perundangan dan kehakiman syariah. Ia ingin menunjukkan bahawa undang-undang dan sistem kehakiman yang berjalan ketika zaman sebelum kedatangan British adalah undang-undang dan sistem kehakiman Islam. Dalam kes-kes tersebut juga secara tak langsung sebenarnya menyokong bahawa undang-undang dan sistem kehakiman Islam adalah merupakan sistem yang diamalkan ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, sehinggalah sebelum kedatangan Inggeris, yang mana dengan bidang kuasa yang luas meliputi muamalat,
munakahat dan jenayah. Cuma, selepas kedatangan Inggeris, sistem kehakiman Islam ini tetap diteruskan namun dikecilkan bidang kuasanya dan terus berkembang sehingga ke hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.